Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Pendedahan yang telah dilakukan oleh saudara kita Rafizi Ramli memang sangatnya mengejutkan, dan saya percaya ini adalah sesuatu yang kita tidak pernah terfikir ianya boleh berlaku. Siapa yang terlibat adalah ahli-ahli politik. Dari mana? Daripada UMNO, Barisan Nasional. Walaupun ada pemimpin ataupun ada di antara mereka yang menyatakan kononnya apa yang dibongkarkan oleh Rafizi Ramli ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan sebagainya. Jadi mari kita baca bersama. Semua syarikat palsu alias meren dimiliki menteri dan kroni dan keluarganya. Aduhai, inilah dia sekali lagi perkara ini mengejutkan kita. Ya, dikatakan Dr. Latif Ahmad, dulunya UMNO, kini bersatu. Siapakah dia? Inilah gambar beliau. Dia adalah mantan timbalan Menteri Pertahanan. Bosnya dulu adalah Zaid Hamidi. Jadi jelas dari manakah tumpahnya kuah kalau bukan ke anak didiknya. Dari manakah mereka belajar kalau bukan daripada Bosakau, dari Ponorogo. Inilah yang berlaku dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Memang agak mengejutkan kita, tapi saya ingin membacakan juga apakah yang didedahkan sendiri oleh Rafizi Ramli yang mendapat mendapat berbagai jawaban ataupun respon daripada mereka-mereka yang terlibat dengan pantas mereka memberikan jawapan dengan pantas, mereka cuba menafikan terhadap yang telah dilondekan atau dibongkar oleh saudara kita Rafizi Ramli. Katanya syarikat palsu dimiliki oleh keluarga menteri. Minggu lalu katanya saya telah mendedahkan bagaimana syarikat-syarikat palsu yang mirip nama syarikat Prancis yang benar-benar wujud telah digunakan untuk menjadi pembekal alat-alat ganti spare part kepada projek kapal LCS. Siasatan dalaman skandal LCS dan semakan susulan saya menunjukkan kesimpulan-kesimpulan seperti berikut. Inilah dia. Yang pertama, dua buah syarikat palsu yang menggunakan nama Alice Marine telah didaftarkan. Sebuah syarikat bernama Alice Marine Limited yang didaftarkan di Malta, dan sebuah lagi syarikat bernama Alice Marine Labuan yang didaftarkan di Labuan. Oh, dekat Sabah pula ni ya. Hebatlah mereka ni. Itulah dia ya. Kalau pakar menipu, pakar merompak, pakar menyeleweng, semuanya boleh berlaku. Kedua-dua syarikat berstatus syarikat pesisir luar pantai offshore dan tidak boleh dijejaki. Kewujudan Alice Marine Limited hanya diketahui apabila pangkalan data syarikat pesisir luar pantai dibocorkan oleh pemberi maklumat sehingga menjadi skandal besar dunia. Dikenali sebagai Panama Papers dan Paradise Papers ya. Begitu nama, banyak nama ya. Jadi kita baru mendapat satu laporan ya, katanya laporan audit forensik kapal tempur LCS bakal didedahkan kepada awam malam hari ini. Jadi sekejap lagi ya kita akan membaca sendiri pendedahan ataupun maklumat-maklumat sulit yang sebelum ini UMNO ya begitu beri-ria ya untuk tidak dibongkarkan dan sebagainya. Jadi malam ini bersiap sedia maklumat lebih ya akan lebih terbongkar dan diberitahu kepada rakyat. Kedua-dua syarikat berstatus pesisir itu katanya tidak boleh dijaki apabila pangkalan data syarikat pesisir luar pantai dibocorkan oleh pemberi maklumat sehingga menjadi skandal besar dunia, dikenali sebagai Panama Papers dan Paradise. Yang ketiga, semakan dengan pangkalan data Paradise Papers mengesahkan kewujudan syarikat Alice Marine Limited yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Zainab Muhammad Saleh. Rujuk di dalam kalau kita rujuk ya, nanti kemudian siapa on. Zainab Muhammad Saleh juga pemegang saham sebuah lagi syarikat pesisir luar pantai yang ditubuhkan di Malta bernama Intra Logistic Limited. Syarikat ini memegang saham dalam Alice Marine Labuan. Kertas siasatan dalaman skandal LCS menerangkan secara jelas penglibatan syarikat-syarikat Alice Marine yang menyeleweng dana kapal perang LCS. Ada beberapa bentuk penyelewengan yang berlaku ya, katanya Rafizi nyatakan yang pertama syarikat-syarikat sebegini dilantik menjadi juru runding teknikal, sedangkan mereka tiada kepakaran kepada projek. Mereka menghantar invoice
bagi kerja-kerja yang tidak dilaksana sebanyak RM23.3 juta diseleweng menggunakan kaedah ini di awal pelaksanaan proyek sekitar 2011 dan juga 2014. Siapakah yang terlibat pada ketika itu? Sekali lagi saya ulang, Perdana Menterinya ada Najib Razak, Menteri Pertahanannya adalah Zahid Hamidi, dan timbalan menterinya adalah yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli. Yang kedua katanya, Ali Ismarin juga dilantik sebagai pembekal alat-alat gantian spare part kepada projek LCS. Lantikan itu berdasarkan maklumat palsu. Kononnya, ia mempunyai lesen dari kerajaan Perancis untuk menjadi pengekspor global alat gantian pertahanan. Sedangkan ia tidak mempunyai lesen. Itu, projek LCS membayar sekitar RM210 juta bagi alat-alat gantian yang kononnya dibekalkan oleh syarikat Prancis, tetapi bayaran diseleweng ke syarikat palsu yang ditubuhkan di Malta dan juga Labuan. Begitu hebatnya mereka ya. Begitu hebatnya mereka untuk membuat penipuan, untuk mengaburi mata seluruh rakyat Malaysia, sehingga hari ini apabila berjaya dibongkar, berjaya dilondaikan, barulah mereka begitu takut, barulah mereka bertindak untuk menafikan, membuat penafian demi penafian. Tapi hari ini kita boleh melihat bagaimana apa yang dilondaikan, dibongkarkan oleh saudara Rafizi Ramli dengan penjelasan, dengan bukti yang jelas. Kita boleh nampak bahwa ini adalah sebuah kerja terancang. Ini adalah sebuah perancangan ya, untuk menyakau, untuk menyeleweng, makan dana awam, makan uang rakyat, sahabat-sahabat semua. Memang sangat mengecewakan. Kenapakah pemimpin-pemimpin seperti ini sanggup melakukan perkara-perkara seperti itu? Kenapa? Saiful Azrul katanya orang UMNO akan mengadakan acara terjun bangunan beramai-ramai akibat kecewa. Aduhai. Penyamun kena sekmau dengan rakyat. Hambik kau, kata Umi. Itulah. Terima kasih. Inilah pembongkaran yang membuatkan kita semua begitu teruja dengan semua ini. Siapa Zainab Muhammad Saleh? Ini yang begitu berpengaruh dalam projek LCS. Katanya Zainab Muhammad Saleh ialah isteri kedua. Jadi kalau sebelum ini dia tidak mau mengaku, rupanya dia ini adalah isteri kedua. Aduh, isteri kedua guys, isteri kedua. Asafaya Enterprise sedang kepanasan di sana mendengar berita ataupun kebenaran, tidak mau mempercayai kebenaran. Inilah manusia-manusia penjilat. Inilah macam-macam yang otaknya tertinggal di gerabah jalan raya kereta api di Thailand dan sebagainya. Injek pun hilang, kata Ricky. Muhammad Rashid Tulok UMNO dari dunia politik. Betul, itulah yang harus kita lakukan sahabat-sahabat semua. Agak lucu ya, katanya Zainab Muhammad Saleh ialah isteri kedua kepada siapa? Inilah dia orang politik yang dikatakan itu, yaitu Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika ini. Semasa skandal ini berlaku, beliau juga ahli Parlimen Mersing, merupakan pemimpin UMNO sebelum ini yang menyertai Bersatu selepas PRU yang ke-14 ya pada tahun 2018. Laporan siasatan dalaman projek LCS juga jelas menyebut bahwa Zainab Muhammad Saleh adalah isteri kepada Dr. Latif Ahmad. Muka surat 96 perenggan 3/1613.2 laporan menyebut, "It's noted that Abdul Latif is the spouse of Zainab, yang bermaksud siasatan mengambil maklum bahwa Abdul Latif adalah suami kepada Zainab. Beliau adalah timbalan Menteri Pertahanan ya bagi tempoh 2008 hingga 2013. 2008 siapakah Menteri Pertahanan ketika itu, sahabat-sahabat semua? Tidak lain tidak bukan, yaitu Najib Razak, sebelum beliau dinaikkan atau menjadi Perdana Menteri pada tahun berikutnya ya Jun 2009. Jadi begitu kenampakan ya, begitu jelas sekarang ini ya, ceritanya semakin berkait rapat di antara mereka. Jadi sebelum saya mau teruskan, saya ingin tayang dulu siapakah sebenarnya Zainab ini. Mana sudah ya? Ini dia. Muka inilah dia. Kalau kamu lihat profil Dr. Haji Abdul Latif Ahmad ya, latar belakang pendidikan Universiti Malaya. Dan kalau kita lihat daripada
berita ataupun kelangsungan politik beliau, ya, parti politik, dia bermula memang sudah masuk UMNO, ya, dari tahun 1990-an, ya, sehinggalah, ya, pada tahun 2018 semasa ketumbangan, ya, ataupun kerajaan UMNO Barisan Nasional, kerajaan kleptokrat yang dikenali oleh seluruh dunia, mengenalnya sebagai kerajaan kleptokrat dipimpin oleh kaki-kaki rasuah, kaki sakau. Ini antara, inilah pemimpin UMNO sebenarnya yang kita tahu yang terlibat sama seperti mana yang dibongkarkan oleh saudara Rafizi Ramli. Ya, dia memang orang UMNO. Dari awal sehinggalah pada 2018. Kenapa beliau keluar daripada Bersatu? Hari ini kita mendengar sebenarnya satu komen, ya, satu komen daripada Isam Jalil. Ya, Isam Jalil cubalah kononnya beliau untuk menghurai ataupun membuat menembak ataupun kononnya menjawab, memberi respon kepada pendedahan daripada Rafizi Ramli ini. Katanya Rafizi ini bukan Rafizi katanya ini bukan orang UMNO. Jelas-jelas sahabat-sahabat semua. Katanya ini bukan orang UMNO. Sekali kalau kita lihat daripada karya politik beliau, ya, sangat jelas di sini dinyatakan karya politik dari 1990-an mula, ya, sebagai ahli pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu, ya, cawangan Hospital Mersing. Jadi dari sana sebenarnya beliau sudah mula, ya, masuk UMNO. Kalau kata Isam Jalil katanya individu ini bukanlah orang parti UMNO, itu adalah satu penipuan, itu adalah satu pembohongan besar-besaran. Dia katakan dia bukan orang UMNO. Jadi ini dia punya biodata atau profil ini adalah tipu. Adakah ini tipu atau sebaliknya? Adakah itu maksud daripada Isam Jalil yang menyatakan kononnya dia bukan orang UMNO? Jadi ternyata orang yang cuba, ya, orang ini cuba untuk membuat penerangan kononnya dia bukan UMNO, tapi dia sendiri pula terpaksa menjilat ludah, ya, sebelum membuat kenyataan seperti ini. Dia kata dia bekas orang UMNO. Dia pun mengakun juga lah akhirnya. Yang pertama dia bukan orang UMNO, lepas itu dia cakap bekas orang UMNO. Bekas samalah macam Anwar dan ramai lagi orang pikir yang juga bekas UMNO katanya tahun 2019 telah masuk PH. Dia sebenarnya dia tidak bagi tahu, ya. Isam Jalil sini dia tidak memberitahu kenapa, ya, orang ini daripada UMNO ini masuk Pakatan Harapan. Dia cuba kononnya terus bagi tahu bahwa mereka masuk PH pada 2019. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat semua, Menteri atau YB ini sebenarnya masuk Bersatu, ya, keluar daripada UMNO karena dia tahu masa itu UMNO sudah tewas, ya, sudah pun jatuh, tumbang kerajaan UMNO Barisan Nasional. Karena itu pemimpin ini, doktor ini keluar UMNO, dan apa yang berlaku? Dia masuk kepada Bersatu. Pada tempo sebenarnya bukan saja dia sebenarnya yang masuk Bersatu, ada ramai lagi pemimpin-pemimpin UMNO yang keluar dan masuk Bersatu. Pada masa ini sebenarnya Rafizi Ramli, ya, Rafizi Ramli, Nurul Izzah dan beberapa pimpinan yang lain tidak bersetuju, ya, dengan tindakan Bersatu yang menerima ramai atau tindakan Tun M sebenarnya yang menerima ahli-ahli UMNO ini, yang menerima ahli-ahli UMNO ini masuk Bersatu, ya. Pada masa itu Nurul Izzah, ya, YB Nurul Izzah atau Puan YB Nurul Izzah menyatakan tidak bersetuju dengan tindakan mereka karena katanya kita tahu mereka orang UMNO, jiwa mereka jiwa UMNO, ya. Politik mereka cara politik UMNO. Jadi apa yang dinyatakan oleh Nurul Izzah maupun Rafizi Ramli yang tidak bersetuju dengan tindakan Bersatu menerima pengkhianat-pengkhianat ini masuk Bersatu sebenarnya karena kita tahu satu masa nanti apabila ada peluang keemasan, mereka pasti akan bertindak. Mereka pasti akan memijak dan mengkhianat kepercayaan yang diberikan. Semua itu menjadi kenyataan. Karena itu Nurul Izzah salah satu contohnya keluar tidak bersama dalam kerajaan Tun M masa itu karena Nurul Izzah sendiri tidak bersetuju. Karena itu beliau menyatakan pendirian dengan tegas bahwa bagaimana kita melakukan reformasi kalau orang-orang UMNO ini sendiri yang terpalit dengan berbagai rasuah penyelewengan masuk di dalam Bersatu dan juga berada di dalam kerajaan Pakatan Harapan. Dan karena itulah, ya, karena itu juga salah satu penyebab untuk YB Nurul Izzah dan juga Rafizi Ramli, ya, mengundurkan diri daripada kepimpinan. Sesungguhnya itu yang berlaku. Jadi
persetujuan ya menyatakan kononnya dia bukan UMNO, dia masuk PH sebenarnya. Walaupun begitu, sahabat-sahabat semua, poinnya di sini adalah orang UMNO ini melakukan penyelewengan, melakukan rasuah, ketirisan semasa dia menjadi dalam kerajaan UMNO sebagai timbalan Menteri Pertahanan bersama dengan mereka-mereka sekutu mereka dan sebagainya. Jadi inilah yang dia tidak ceritakan. Yang Isam Jalil ini katakan secara direct ya, terus kepada 2019. Dia tidak ceritakan sebenarnya bila mereka-mereka ini terlibat di dalam penyelewengan dana awam ini. Dan katanya lagi, kenapa masa itu kamu tidak tanya tanya dia semasa audit forensik LCS ini dibuat. Ini lagi dia membuat tuduhan ya, dia membuat kononnya cuba untuk menyalahkan orang lain. Tapi sebenarnya bagaimana untuk Pakatan Harapan membuat penyiasatan kalau belum pun sampai 5 tahun ya UMNO, PAS, Bersatu, Tun M dan mereka-mereka Azmin Ali, Zuraida mengkhianat, menebuk kerajaan Pakatan Harapan. Mereka takut akan lebih banyak terlonde, rasuah, skandal-skandal yang mereka lakukan. Jadi karena itu mereka sepakat ya, mereka bermuafakat untuk menebuk kerajaan Pakatan Harapan agar ditumbangkan, agar rasuah-rasuah penyelewengan, skandal-skandal ini dapat ya diberhentikan. Kenapa tidak dapat disiasat? Karena itulah jawabannya, sahabat-sahabat semua. Kerajaan UMNO, Parti UMNO, Parti Lebay PAS, Bersatu, Azmin Ali mengkhianat sehingga tumbangnya kerajaan. Kita tidak punya masa untuk membuat penyiasatan dan sebagainya. Katanya sebelum ini kamu berdegar-degar kata LCS ini kes rasuah UMNO dan BN Bagai. Tapi sekarang kamu dah deda yang dulu kamu sendiri terima lompat pati untuk PS yang kamu dakwa buat kerja ini. Dia pun mengaku, dia sendiri mengaku bahwa orang ini terlibat dalam kes-kes ini. Dan soalan dia adalah, kenapa kamu terima? Sebenarnya Pakatan yang menerima masa itu hanyalah Bersatu. Bersatu yang hanya menerima orang-orang UMNO, yang mereka yang terpalit, yang mereka yang kotor, mereka semua yang memang dengan DNA UMNO. Kalau ada UMNO, ada rasuah, ada penyelewengan, itulah UMNO. Siapa yang menerima mereka? Bersatu. Dan akhirnya kita lihat hari ini Bersatu keluar karena mereka begitu rakus mau berkuasa, dan akhirnya kembali lagi UMNO Barisan Nasional karena mengkhianati Bersatu sendiri. Jadi inilah yang berlaku. Memanglah masa dia buat kerja ini di ahli UMNO katanya. Anwar pun dulu masuk penjara sebab kes rasuah dan liwat dia ahli UMNO. Itu pun kamu tak nak salahkan UMNO juga kah katanya. Dia coba untuk mengalihkan perhatian kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia dipenjarakan tanpa ternyata dia bersalah, tanpa ada bukti yang nyata. Tapi karena pada masa itu mereka sudah sehati dan sefikir untuk memenjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana yang didedakan oleh Dr. Mahathir sebelum ini. Peguam dibayar untuk menjatuhkan hukuman. Sebenarnya itu hanyalah agenda politik. Jadi apa yang dinyatakan oleh Isam Jalil hari ini adalah satu kenyataan ya, yang hanya untuk memutarbalikkan fakta, yang hanya untuk memutarbalikkan kenyataan sebenarnya. Jadi tidak terbukti bahwa sebenarnya bukan orang UMNO katanya. Tapi jelas di mata kita, jelas daripada apa yang kita tengok tadi bahwa dia adalah orang UMNO, DNA-nya adalah orang UMNO dan sebagainya. Aduh, macam-macam lah mereka ni ya. Sampai mana sudah tadi? Pelbagai maklumat ini akan keluar pada kadar yang segera. Itulah yang dinyatakan oleh Rafizi, pada kadar yang segera. Sebab malam ini segala bukti, segala pendedahan akan dilakukan. Hakikat bahwa skim-skim menyeleweng dana LCS menggunakan syarikat-syarikat palsu yang dimiliki oleh timbalan Menteri Pertahanan pada ketika itu bukanlah satu kebetulan. Sebab itu, saya dari awal telah menuntut penjelasan daripada Zahid Hamidi sebagai Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab menukar reka bentuk kapal daripada Sigmah kepada Gawain dan Najib Razak yang merupakan Menteri Kewangan dan Menteri
Perdana Menteri pada ketika itu. Mustahil katanya skim penyelewengan ini melibatkan projek-projek yang dikendalikan oleh kedua-dua mereka, Najib dan Zaid, boleh berlaku tanpa pengetahuan mereka. Jadi Rafizi berharap katanya hari ini saya menutup mulut UMNO dan Barisan Nasional yang cuba menyalahkan pesara-pesara tentera laut apabila skandal ini meletup. Skandal sebesar ini tidak boleh berlaku tanpa ada dalang dan kalangan pemimpin UMNO yang membuat keputusan-keputusan yang besar pada ketika itu, sedangkan pesara-pesara tentera laut hanya bersebat melaksanakan penyelewengan. Saya berharap katanya pimpinan Perikatan Nasional dan Bersatu dan juga PAS mula sedar bahwa skandal LCS ini akan turut mengheret mereka kerana pimpinan kanan mereka, Latif Ahmad dan juga keluarganya terlibat secara langsung dalam syarikat-syarikat palsu yang menyeleweng dana projek LCS. Saya menunggu reaksi pimpinan UMNO, PAS dan Bersatu yang membentuk kerajaan persekutuan kali ini. Sebaik saja Rafizi memberikan pendedahan ini. Ini dia Abdul Latif, tuan punya badan, memberikan pencerahan. Kononnya Zainab bukan istri saya. Aduhai, ini kalilah sanggup pula dia tidak mengaku bahwa Zainab itu bukan istrinya. Aduhai, ini kalilah sanggup ya. Dikatakan dalam surat itu dia adalah istri kedua. Mungkin istri pertama pun tidak tahu ya. Mungkin istri pertama tidak tahu bahwa dia sudah ada istri yang kedua ya. Mungkin itu yang berlaku, karena itu takut untuk mengaku, takut pecah rahsia. Namun apakan daya ya? Apakan daya, sudah pun dibocorkan, sudah pun viral ya di media sosial ketika ini, sedang hangat diperkatakan oleh warganet, oleh orang-orang Malaysia. Terima kasih ya sahabat-sahabat semua yang tetap bersama sang badak istri selingkuhan dia kali itu katanya. Aduh, ini kalilah pas ada seekor unta tua timur tengah kaum Islam katanya. Dia tepuk dari istri pertama, kata Peter. Mungkin ya, karena itu dia bersungguh-sungguh untuk menyatakan bahwa dia bukan istrinya. Bekas Timbalan Menteri Pertahanan Abdul Latif Ahmad menafikan dakwaan bahwa istrinya terlibat dalam skandal perolehan kapal tempur. Ini susulan dakwaan Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mendakwa bahwa istri Abdul Latif memiliki syarikat palsu yang menerima bayaran daripada projek berkenaan, projek LCS ya. Merujuk kepada laporan berita yang tular berkaitan siasatan kapal tempur pesisir, saya menegaskan bahwa Zainab Muhammad Salih bukan istri saya seperti mana yang dinyatakan dalam berita. Saya anggota kabinet katanya, saya bersedia memberi kerjasama pun sekiranya pihak berkuasa ingin menjalankan siasatan selanjutnya. Ini kata-kata yang biasa ya, ini kata-kata yang biasa dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Ini juga pernah dikatakan oleh Zaid Hamidi, dikatakan oleh Hisamuddin, ya dikatakan oleh Ahmad Mazlan dan juga Bos Sakau sendiri. Tapi akhirnya mereka didapati bersalah. Yang pertama yaitu Bos Sakau di sana. Hasim Shah, istri tua Dr. Latif minta cerai. Baru dia tahu kali ini sudah beberapa tahun ya, Malayaku bye-bye GB, welcome jail katanya. Mungkin sudah beberapa tahun kawin masih tidak tahu ya, sebenarnya suaminya sudah ada istri kedua, mungkin ada istri ketiga, kita tidak tahu. Latif ialah Timbalan Menteri Pertahanan bagi tempo 2008 hingga 2013. Dia meninggalkan UMNO seperti yang saya beritahu tadi, dia tinggalkan UMNO selepas UMNO tewas dan masuk Bersatu. Terdahulu ya, ini yang saya sudah baca tadi ya. Jadi tidak perlu untuk kita bacakan semula. Jadi sahabat-sahabat semua, pendedahan ya apa yang dilakukan oleh Rafizi Ramli hari ini adalah sesuatu yang sangat menggemparkan seluruh negara ya, apabila hari ini yang dikatakan jerung yang terlibat di dalam skandal LCS ini rupanya salah satu pemimpin daripada UMNO. Oke guys, seperti biasa sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan tak apapun tangkap 2 tahun keinginan. Sekian, bye bye.